Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khallikna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqaikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan yang baik serta kelapangan masa dan tenaga kita dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung pengajian. Kita menggunakan kitab Jin dan Syaitan dalam kehidupan manusia. Okey. Pada bulan yang lepas kita membicarakan tentang jenis-jenis jin. Okey, jenis-jenis jin. Tapi tengah hari ini kita nak bincangkan pula tentang di mana tempat tinggal jin. Di mana jin tinggal. Baik. Di dalam kitab Jin dan Syaitan dalam kehidupan manusia ini, tuan kitab ni menyatakan bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia seperti padang pasir. Dahulunya jin ni banyak duduk dekat padang pasir. Sebab apa? Sebab padang pasir ni tempat yang tak dihuni oleh manusia. Di mana tempat yang tak dihuni oleh manusia, di situlah tempat jin bertapak. Jin ni dia suka duduk dekat tempat yang manusia tak ada pada asalnya. Sebab apa? Sebab di situ dia boleh beranak pinak. Okay? Jin ni pun beranak pinak macam kita juga. Jangan kita ingat jin seko tu keturunan dia, tak. Jin ni boleh beranak pinak. Bahkan beranak pinaknya sama seperti mana kita. Kalau hari ni kita ada anak, kita ada cucu, kita ada cicit, golongan jin pun sama. Mereka ada anak, mereka ada cucu, mereka ada cicit. Tu. Sebab tu kebiasaan kadang-kadang budak kecil kita tengok, dia selalu bagi tahu ni jenis yang boleh nampak. Budak kecil yang boleh nampak datang, dia kata, "Mami, I see monster." Contoh. Kan? Monster tu, lepas tu mak dia kata suruh describe monster tu macam mana. Dia kata, "We like a friend." Sama macam dia. Macam kawan, sama macam dia. Besar sama dia, tinggi sama macam dia, main sama macam dia, pegang anak patun lebih kurang sama macam dia. Sama. Sebab apa? Sebab yang kecil tadi, bermain dengan kecil tadi tu, sebab dia adalah daripada keturunan yang mana dia juga ada tok nenek dia. Jadi kita jangan ingat hari ni jin besar saja, tak. Ada juga jin yang kecil. Pada asal jin ini bertapak di padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran seperti tandas. Yang kedua, jin ni suka duduk dekat mana? Dekat dalam tandas.
Sebab tu saya biasa pergi ke rumah mana-mana, orang kata, ustaz tolong datang tengok rumah ni, kita pergi buat pagar rumah ke apa. Kemudian satu tempat yang saya tak akan buat adalah tandas. Tempat yang saya tak akan buat adalah tandas. Sebab apa? Sebab tandas adalah tempat dia. Kita buatlah satu rumah macam mana pun, tak ada tandas yang tak ada jin. Tak ada tandas yang tak ada jin. Sebab tu biasa orang duduk dalam tandas ni lama. Dia kata dia dapat ilham dalam tandas. Duduk dalam tandas lama, dapat ilham. Keluar-keluar macam-macam idea dia boleh buat. Kan? Sebab apa? Sebab dalam tu semua ilham daripada syaitan. Ilham daripada syaitan. Tu jangan duduk lama-lama dalam tandas. Sebab apa? Sebab tandas adalah tempat yang dihuni oleh syaitan. Kemudian, antara tempat lain yang disebut oleh tuan kitab ni adalah tong sampah. Rumah-rumah sampah mana kita pergi ada syaitan. Jadi jangan pergi lama-lama buang sampah. Okey, pergi buang lama-lama sampah tu, takut-takut balik terikut pula masuk dalam rumah. Okey. Sebab apa? Kadang-kadang hari ni orang gemar buang sampah waktu malam. Okey, gemar buang sampah waktu malam. Tengah-tengah malam, pukul 11 malam pergi buang sampah. Jangan biasakan diri kita buang sampah pada waktu tengah malam, Jangan biasakan. Sebab apa? Sebab salah satu asbab kerana apa? Tempat pembuangan sampah atau rumah sampah dihuni oleh para jin. Kita takut-takut daripada asbab kerana tu dia ikut kita. Ikut balik dan sebagainya. Jadi elakkan. Kemudian terdapat juga jin tersebut yang tinggal bersama dengan manusia. Antara tempat lain adalah jin yang menghuni bersama dengan manusia. Kebiasaan jin yang huni bersama dengan manusia ni, selalu saya sebut, kebanyakannya adalah jin saka keturunan. Dia tinggal bersama dengan keturunan dia, anak cucu yang dikatakan anak cucu dia, bersama dengan manusia tadi di dalam rumah. Jadi kebiasaan apabila jin tinggal bersama dengan manusia di dalam rumah, kita akan kedengaran pelbagai gangguan. Antaranya seringkali kita nampak kelibat dekat keliling rumah. Kemudian antara lain kita mula terkena gangguan seperti ditindih sewaktu ketika mana tidur. Tidur-tidur, tiba-tiba kena tindih. Kita celik mata tak boleh cakap. Nak jerit pun orang lain tak dengar. Nak baca ayat kursi pun tak lepas. Sebab kena tindih. Bila duk usaha-usaha, last sekali terlepas, akhirnya boleh juga. Bangun-bangun, kita akan berdebar. Debar kuat. Kemudian kita akan bernafas laju. Ini kebiasaan orang yang terkena tindih. Sebab apa? Salah satunya kerana rumah tadi dihuni oleh jin. Okay. Kemudian yang ketiga, antara gangguan yang sering kali terkena kepada orang yang rumah dia dihuni jin adalah dia kedengaran bunyi-bunyian. Antaranya dia sering kali dengar bunyi perabot ditarik. Perabot ditarik, diubah. Kemudian lain dia dengar bunyi orang seakan sedang mandi pada tengah malam. Tengah malam tiba-tiba bunyi air. Tiba-tiba bunyi air. Kadang-kadang bukan bunyi flash air tu duk pancuk hujan tu duk turun tak. Kadang-kadang biasa kita buka paip air, kita macam dengar dalam pili tu air berjalan, betul? Kan? Bila kita tutup tak dengar berjalan. Kadang-kadang setengah rumah buka-buka bunyi macam paip air tu duk berjalan dalam paip, dalam dinding tu. Dinding paip dalam dinding tu dengar bunyi. Bila kita tutup tak dengar. Tapi tengah malam, tiap-tiap malam selalu dengar. Macam bunyi air sedang dibuka, tetapi kita tak dengar. Tapi dalam paip tu air duk berjalan. Tu salah satunya. Ni banyak yang pesakit saya cerita macam ni. Yang mana dia tak nampak flash tu macam air tu turun melalui air pancuk hujan tu tak. Tetapi air tu dalam paip dinding tu berjalan seakan-akan orang buka paip air. Ni. Yang keempat, kebiasaan yang dilalui oleh pesakit ataupun rumah yang dihuni oleh para jin, selalunya ada bau-bauan yang tidak menyenangkan. Antaranya bau wangian yang pelik. Pergi dapur tiba-tiba bau macam bunga ros. Dia kata kenapa bau wangi sangat ni?
Bau wangi sangat tu kan, dia dah mula meremang. Baru dia tarik bau dah meremang dah. Sebab apa? Sebab bau-bauan ini menunjukkan akan kehadiran entiti yang lain seperti jin yang berada di dalam rumah. Ini kebiasaan gangguan yang berlaku kepada rumah yang dihuni oleh para jin. Jadi macam mana cara kita nak buat? Yang pertama, selalulah kita membaca Al-Quran di dalam rumah. Nak elak daripada jin berada dalam rumah, yang pertama baca Quran dalam rumah. Baca Quran dalam rumah. Okey. Yang kedua, kita boleh pasang ayat Quran dalam rumah. Tapi ingat, yang diaulakan, yang diutamakan adalah bacaan Al-Quran kita dalam rumah. Ini radio tiap-tiap hari pasang, kita tak pernah terpasang dalam rumah. Suara kita tak dengar dalam rumah, dengar suara radio saja duk baca Quran. Jangan. Sebaliknya, kita jadikan, kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi, kita jangan bagi rumah kita jadi macam kubur. Kubur ni apa? Sunyi, tak ada bacaan Quran langsung. Betul tak? Tiba-tiba dengar sekali kalau satu orang mai duduk di kubur baca Yasin, kemudian balik, tak dengar dah lepas tu. Tak dengar dah. Family dia pun tak datang. Bulan depan datang pula, datang baca sekali. Jangan kita jadikan rumah kita macam tu, kata Nabi. Kita baca sekejap, hari ni baca, bulan depan baru baca pula. Jangan. Baca setiap hari Al-Quran di dalam rumah. Kalau sekalipun kita tak boleh nak baca Quran dalam bentuk yang teratur, ikut juzuk, kita tak boleh nak baca, setidak-tidaknya bacalah surah Al-Mulk di dalam rumah kita. Tetapi dikhususkan oleh ulama, kalau sekiranya rumah kalian tidak mahu dihuni oleh para jin, bacalah surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi kita nak elak daripada rumah kita dihuni oleh bangsa jin, baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Baca, bukannya radio yang pasang. Kalau boleh kita yang baca surah Baqarah. Surah Baqarah ada 2 juzuk lebih. Amalkan kita membaca paling tidak pun setahun sekali. Paling tak boleh. Kalau kita boleh buat lebih, 6 bulan sekali. Boleh buat lebih, 3 bulan sekali. Boleh buat lagi rajin, sebulan sekali. Cukup. Lagi rajin nak baca tiap-tiap hari boleh juga. Cumanya takut baca-baca 7 hari demam. Demam 7 hari. Lepas 7 hari demam. Saya pernah ada satu ustazah, saya ni ialah rajin mencari ilmu. Saya pernah juga belajar dengan satu orang ustazah. Dia ni pengamal perubatan Islam. Dia duk berubat orang juga. Cuma dia buat persendirian. Saya tak pernah jumpa dia. Saya pernah hubungi dia. Saya kata, ustazah, boleh tak ajar saya beberapa ilmu tentang perubatan Islam? Dia tak ajar saya. Dia bagi amalannya. Dia kata, Ustaz, amal ni pun sudah. Ilmu ni kita boleh dapat kat mana-mana. Tapi amalan tak ramai orang boleh buat. Tak ramai boleh buat amalan. Dia bagi saya satu amalan. Dia kata, kalau ustaz boleh buat ni, insya-Allah ustaz. Dia kata apa? Ustaz baca surah Al-Baqarah selama 40 hari. Boleh? Siapa boleh buat sini? Surah Al-Baqarah dibaca 40 hari, tiap-tiap hari. 40 hari tanpa skip. Tanpa orang kata apa? Tanpa putus lah. Tiap-tiap hari baca surah Baqarah 2 juzuk lebih baca, dia kata. Ustaz baca. Saya kata, boleh tahan kat ni, tak apa, cuba buat. Saya kata tak apa, saya cuba buat. 7 hari, lepas 7 hari saya demam. 7 hari saya buat, lepas 7 hari demam. Lepas tu minta maaf Ustaz, saya tak boleh buat benda ni lah. Saya tak boleh buat. Tak kuat rupanya. Dia kata kalau boleh buat 40 hari, siapa boleh buat 40 hari, insya-Allah dia kata badan bersih. Bersih badan. Siapa boleh buat 40 hari bacaan surah Al-Baqarah tiap-tiap hari, badan dia bersih daripada segala gangguan jin. Bersih, tak ada apa gangguan. Sihir-sihir semua akan keluar. Santau-santau semua akan keluar. Cuma saya tak dapat buat. Saya tak buat benda tu. 7 hari saya buat demam lah. Demam. Waktu tu saya tengah belajar. Saya tengah belajar lagi waktu tu di UIA masa tu. Tiap-tiap hari lah saya buat kat bacaan. Dia tak semestinya sekali harung habis. Kita boleh potong-potong. Nak baca 1 juzuk dulu, kejap lagi petang 1 juzuk, malam lagi separuh boleh.
Tapi satu hari mesti habiskan satu bacaan surah Al-Baqarah. Saya 7 hari, lepas tu tak boleh lah. Jadi macam mana kita nak elakkan rumah kita daripada dihuni oleh para jin? Baca surah Al-Baqarah di dalamnya. Okey, tadi bacaan Quran, lebih-lebih lagi surah Baqarah. Yang kedua, diperdengarkan dalam rumah bacaan Al-Quran. Bila? Waktu malam, sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, kita pasang ayat Quran, kemudian tidur. Esok pagi kita bangun, tutup. Tetapi bacaan Al-Quran itu tidak digalakkan apabila kita buka sambil kita bersembang, tengok benda-benda lain, duk buka juga ayat Quran. Contoh, rumah ada gangguan, ustaz kata buka ayat Quran 24 jam. Dia pun buka ayat Quran. Dia letak kat mana? Dekat dengan ruang makan. Letak satu radio kecil, pasang ayat Quran tu. Tiba-tiba depan ruang makan tu ruang tamu. Anak tengok konsert. Tengok konsert, contohlah kan, nyanyian. Program reality TV, nyanyi dengar. Padahal Quran duk baca. Tak boleh. Makruh hukumnya. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Sebaliknya, apabila dibacakan ayat Al-Quran, hendaklah kamu diam dan dengar. Tu. Jadi, bila ketika mana dipasangkan ayat Quran, kita selalu pilih sebaik-baiknya hanya pasang pada ketika mana waktu malam. Sebab apa? Sebab waktu siang ni macam-macam kita buat. Kita takut-takut Quran radio saja yang baca, hati kita tak ada apa pun. Tak mendatangkan apa-apa pun. Quran tu baca, padahal kita ingat radio tu saja yang rawat rumah. Padahal dia tak rawat pun diri kita. Sebab apa? Kita tidak mengambil ibrah ataupun mendengar penelitian daripada bacaan ayat Al-Quran daripada radio tadi. Jadi kalau nak pasang, kita jangan duk cakap-cakap. Nak pasang ayat Quran sekalipun dalam kereta, jangan cakap-cakap. Ni pasang ayat Quran dalam kereta, kita dengan kawan duk cakap bukan main. Kan? Tambah yang lelaki ni bawa kereta, isap rokok pula. Ayat Quran duk terpasang. Tidak menghormati ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Okey, jadi nak pasang ayat Quran sebaik-baiknya malam saja waktu kita nak tidur. Okey, itu pun sudah memadai, cukup. Tak apa. Siang tak pasang pun tak apa. Okey. Kemudian kalau sekiranya kedai. Ini kedai lain. Kedai sebab apa? Sebab kedai adalah berpotensi dihantar sihir waktu ketika mana orang tu sedang berniaga. Ini berpotensi. Jadi cara macam mana? Cara dia adalah perlu dibuka ayat Quran ni. Tapi ingat, kalaulah kita tengok kedai kita berpotensi didatangi oleh orang-orang, contoh nak isap rokok, sembang macam-macam hal-hal keduniaan, sebaiknya jangan dibuka. Macam saya sebut tadi. Sebab apa? Sebab ayat Quran tadi hendaklah didengar dengan teliti. Kita kalau dengar Quran ni, dengar betul. Jangan dengar Quran buat tak tahu. Sebab apa? Sebab seumpama kita tidak menghormati ayat Al-Quran yang dibacakan. Ini kesilapan sebilangan daripada tempat kita. Yang mana dia buat macam tu. Kedai makan kadang orang masuk sembang habis penuh ramai orang pasang ayat Al-Quran. Jadi nampak orang slow sikit, tak ada sangat orang, boleh buka pasal ayat Al-Quran. Yang paling penting adalah orang yang di dalamnya perlu dibacakan ayat Quran. Itu yang paling penting. Okey, baik. Itu dua. Kemudian yang ketiga, macam mana cara kita nak bagi rumah kita dielakkan daripada dihuni oleh bangsa jin? Pasang bukhur. Wangian. Tahu bukhur? Bakhur. Bakhur. Bakhur kita pasang, asap tu keluar. Orang kata, ustaz, ni asap bukan makanan jin. Inilah satu-satunya asap yang bukan makanan jin, saya kata. Sebab apa? Ni asap yang jin tak suka. Jin tak suka wangian bakhur. Bila kita pasang, jin ni akan rasa nak lari daripada dalam rumah tadi, asbab kerana wangian tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh menggunakan apa-apa jenis wangian. Apa-apa jenis wangian. Sebelum ni saya juga pernah sebutkan, jin ini dia tertarik dengan bauan. Dia suka bau badan kita. Tambah-tambah orang yang disihir, bila dia datang dekat orang yang dia sihir tadi, dia bau badan tadi dia akan ingat. Esok dia datang, dia ingat bau ni. Lusa dia datang, dia ingat bau ni.
Sebab apa? Inilah bau yang aku perlu duduk dengan dia. Itu bau. Jadi macam mana kita nak mengelakkan daripada bauan kita selalu tak dibau oleh jin? Iaitu kita perlu wangikan sama ada badan kita, wangikan kita punya rumah, bilik ataupun tempat-tempat yang kita duduk. Sebab apa? Supaya bau badan tak dibau oleh jin. Okey, baik. Kemudian sebab tu sebahagian daripadanya kita pernah jumpa apabila berlaku sesuatu gangguan ke atas orang wanita, orang perempuan. Salah satu daripada kaedah dengan memakai kasturi. Okey, memakai kasturi yakni wangian. Kasturi ni wangian. Tetapi bukan dalam semua jenis kita pakai. Sebab menggunakan kasturi adalah salah satu daripada kaedah. Ingat kaedah. Kaedah rawatan ni banyak. Ruqyah, kaedah pakai minyak kasturi, kaedah pasang bakhur, kaedah apa lagi, mandi limau, kaedah mandi bidara, kaedah. Itu semua kaedah. Jangan kita mengambil pendekatan yang pertama sebagai menggunakan wangian kasturi adalah kaedah rawatan untuk kita. Jangan. Kita boleh guna kaedah yang lain dahulu. Sebab apa kita mandi limau? Limau ni adalah mewangikan badan. Salah satu daripadanya kita guna limau nipis atau limau purut. Kita boleh mandi. Sebab apa? Bila wangi, jin ni tak bau badan kita. Tu sebab kenapa kita guna. Orang hari ni kata mana ada dalil? Memang tak ada dalil. Tapi dia adalah tajribah. Ada sebilangan golongan-golongan yang membid'ahkan perkara-perkara begini, yang mengatakan tak ada dalil dibawakan benda ni. Inilah kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Tak. Ada dalam perkara yang mana dalam rawatan kita menggunakan kaedah tajribah. Yang mana kita boleh ambil sebagai contoh, yakni perihal tentang limau. Kita bukan menganggap limau sebagai penyembuh, tidak. Antara sebab kenapa kita tak nak bagi bau badan kita ni bau, kita mandi limau supaya wangi badan kita. Rumah kita pasang bakhur ataupun kita spray saja wangian dalam rumah pun sudah dikira sebagai kita menghilangkan bau badan dalam rumah. Yang ketiga, macam mana kita nak hilangkan bau badan? Jangan kita biar pakaian kita terlalu lama untuk kita nak basuh. Jangan. Kita letak dalam beg tu biar lama. 2 hari atau 3 hari baru kita nak basuh sekaligus. Jangan. Okay, sebab apa? Sebab daripada bauan badan tadi mengakibatkan jin akan menghuni rumah. Boleh? Jadi itu adalah perkara-perkara yang boleh kita gunakan sebagai kaedah untuk mencegah daripada jin dan juga bangsa jin tinggal di dalam rumah kita. Baik. Kemudian oleh itu Rasulullah SAW pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak, berdakwah kepada mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat Islam. Nabi SAW pernah berdakwah kepada bangsa jin. Saya pernah cerita dah tentang kisah ni. Okay? Yang mana Nabi SAW berdakwah kepada bangsa jin. Boleh buka dalam kitab, boleh buka dalam surah Al-Jin. Boleh buka surah Al-Jin. Permulaan surah Al-Jin menceritakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana Nabi SAW pernah berdakwah kepada bangsa jin. Lepas bangsa jin dengar Nabi SAW baca Al-Quran, sehingga kata mereka, kami mendengar ayat Al-Quran yang membuatkan kami takjub kepadanya. Lalu mereka ni mendatangi Nabi untuk minta diislamkan mereka. Lalu Nabi islamkan bangsa jin dan Nabi berdakwah kepada mereka, mengajar tentang agama Islam kepada jin. Sebab tu golongan jin ni ada jin Islam. Ada jin Islam. Sebab apa? Ada daripada kalangan jin pernah diislamkan oleh Nabi SAW. Okay, pernah satu kisah seorang sahabat. Saya pernah cerita juga kisah ni. Satu orang sahabat pernah bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang datang minta dibawakan kepada satu tempat Nabi SAW. Nabi ikut pergi.
Okey, kemudian kata Nabi dekat sahabat tadi, kamu tunggu dekat sini, aku nak masuk dalam. Kemudian Nabi masuk bersama dengan beberapa orang tadi. Masuk dalam, waktu terbuka pintu tu, sahabat tu boleh nampak yang duk ada dalam tu, muka ni semua pelik-pelik. Bukan rupa nampak macam manusia. Nampak macam pelik sikit muka, nampak macam garang, nampak macam mata besar sikit, nampak telinga capang. Kan? Nampak. Bila ketika mana nampak tu tutup pintu habis lama sangat, sahabat ni risau. Dia kata, aku risau, takut-takut Nabi SAW diapa-apakan oleh golongan tadi. Waktu dia berganjak kaki nak pergi masuk ke dalam rumah tu, tiba-tiba Nabi buka pintu keluar. Lepas tu kata sahabat tadi, aku nak masuk ya Rasulullah, aku takut-takut golongan ni buat apa dekat kamu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka ni adalah daripada bangsa jin, kata Nabi. Bangsa jin. Tujuan Nabi masuk tu sebab apa? Nabi nak berdakwah kepada bangsa jin. Hari ni kadang-kadang orang kata, janganlah kita ni duk sembang lama sangat dengan jin. Betul, jangan sembang lama sangat, tapi nak berdakwah sikit-sikit boleh. Ada orang selalu cakap ni nak berdakwah, tapi kadang-kadang kita tanya banyak sangat pun jangan. Itu buang masa nama dia. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz seronok cakap dengan jin, sembang. Jin tu dah jadi, jin tu duk gelak-gelak, tanya dekat dia. Tanya, mu mari mana ni? Ni datang buat apa? Dekat tempat engkau ni tak ada ke orang cantik yang kau nak datang kat budak perempuan ni? Sembang panjang, tak payah, buang masa. Buang masa. Sebab apa? Kebanyakan percakapan daripada jin, mereka menipu. Kebanyakan percakapan jin, mereka tipu. Jadi kita jangan banyak sangat. Cuma apa yang boleh kita buat dalam berinteraksi dengan jin, kita boleh berdakwah supaya mereka masuk Islam. Ada juga jin yang kadang-kadang masuk Islam, lepas pada minggu depan tak masuk balik lah. Saya pernah merawat jin, berinteraksi dengan jin, saya kata masuk Islam lah. Okey, baik, aku masuk Islam. Okey, ikut ustaz, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sebut. Kan? Okey, sekarang ni ustaz beritahu, pergilah kamu mana-mana kamu nak keluar. Jangan datang balik. Dia keluar. Minggu depan dia datang balik. Kita rawat-rawat ruqyah, kemudian dia jadi lagi. Kata, bukan kamu hari tu kata dah pergi. Dia kata, tak boleh lah. Bukankah kamu masuk Islam? Ya, aku masuk Islam, tapi tak boleh lah. Aku tak boleh tinggal agama lama aku tu. Aku tak boleh. Jadi aku masuk balik agama aku yang asal. Ni. Sebab apa? Kadang-kadang jin ni menipu. Cuma kita boleh berdakwah saja. Okey, kadang-kadang ada orang ni dia kata apa, aku ni taklah pandai nak mengajak orang mengucap dua kalimah syahadah. Tapi takat ni ramai dah jin yang aku Islamkan, dia kata. Takat ni ramai dah. Berapa ramai kita tak tahu, tapi jin yang Islam. Kan? Sebaiknya kita boleh Islamkan golongan manusia, itu lebih baik. Okey, baik. Kemudian dalam kisah ni, Nabi SAW pernah berdakwah kepada bangsa jin. Okay, seperti yang terdapat dalam kedua-dua kitab Imam Bukhari dan Muslim daripada jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Yazid bin Jari Salah, seorang perawi yang thiqah dari negeri Syam. Baik, kalau sebut Ibnu Hajar, ingat dalam keilmuan Islam ada dua orang yang digelar dengan, ada dua Ibnu Hajar. Okey, kalau sebut Ibnu Hajar saja kena ingat ada dua. Yang pertama iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang kedua yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey, ni ada dua Ibnu Hajar. Jadi kalau orang sebut Ibnu Hajar, jangan semua Al-Asqalani, tak. Ada juga satu lagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam ni Ibnu Hajar Al-Asqalani dia sebut, dia kata dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah terdapat jin. Dia bagi tahu salah satu dari perawi dalam riwayat ini menyatakan bahawa salah satu daripada tempat yang dihuni oleh jin adalah atap rumah. Atap rumah. Dalam satu rumah, antara tempat yang dia duduk adalah atap. Tu yang kadang-kadang kita dengar orang berlari atas atap. Berlari, dia kata musang kot. Kan? Esok malam tu duduk berlari lagi. Musang kot. Kan?
Satu hari dia pergi tunggu luar rumah, nampak benda lain yang berlari. Bukan musang rupanya. Antara lain yang kedengaran selain daripada berjalan adalah bunyi benda jatuh. Tiba-tiba macam benda kuat jatuh. Pergi cari tak ada benda. Nak kata batu pun tak ada, nak kata buah kelapa pun tak ada. Tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman yang kuat di atas atap. Itu dua. Kemudian yang ketiga, kita kedengaran bunyi cakaran. Bunyi benda bercakar tu. Tarik. Dulu ada seorang sakit saya duduk di Sungai Besar. Duduk Sungai Besar, dia cerita. Rumah dia berlaku kematian nenek saudara dia. Nenek saudara meninggal dunia. Meninggal nenek saudara tu, kemudian sejak nenek saudara meninggal, malam tu pukul 1 pagi. Bermula malam tu dan malam-malam seterusnya, dia kata, pintu pagar rumah kami ni kena ringgut dia lah, orang kata. Orang datang duk goncang pintu pagar tu pukul 1 pagi. Dia orang tahu dah. Semua ni tahu dah, keluarga ni dah tahu dah. Jangan buka ni. Lepas saja dengar duk goncang tu, atas rumah atap ni bunyi orang duk cakar, tarik. Tarik atas pagar. Atas atap rumah tu. Sebab rumah dia ni atap jenis dengar sampai dalam. Bukan siling sangat ni. Tarik tu dengar sampai dalam. Tu. Okey. Kemudian adalah dia panggil satu orang berubat apa semua. Dikatakan diletakkan benda tu pindah pergi duduk tempat lain. Duduk tempat lain. Katanya ada mana ustaz mai pergi letak dekat pokok yang jauh sikit pada rumah. Nak keluar dalam rumah tu ada satu pokok. Katanya pergi letak depan tu. Satu hari dia pun jalan naik kereta nak keluar daripada rumah yang gelap, Sungai Besar, lalu ikut bendang gelap. Kan, lalu kemudian anak dia kata, "Bah, tu ada siapa atas pokok tu?" Tanya. Anak tegur sendiri. Anak nampak pula. Sebab apa? Sebab benda dipindah, tiba-tiba benda tu duduk situ, orang nampak pula kat situ. Tu antaralah. Tapi sebab apa? Sebab kebiasaan itu sudah diketahui oleh ahli keluarga tentang saka keturunan tadi. Tu. Okey, baik. Kemudian dia sebut antara tempat yang dihuni adalah atap rumah. Jika mereka makan siang, jin-jin ini turun dan makan bersama mereka. Bila kita makan waktu siang kat meja ni, turun jin daripada atap tadi nak pergi makan sekali dengan kita. Dia dah try dah nak makan sekali, tambah kita makan, terus ngap, tak baca bismillah, lagilah dia makan bersama dengan kita. Bila kita baca bismillah, jin ni tak akan jadi nak makan bersama dengan kita. Tak akan jadi. Dia tak akan boleh makan. Yang mana makanan yang dibacakan bismillah untuk dimasuk dalam perut. Okey, baik. Kemudian saya katakan mengenai tipu daya syaitan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan daripada Yazid dengan kalimat, "Tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin, melainkan atas atap geting rumah mereka terdapat jin-jin muslim." Atas geting rumah pun ada jin, walaupun jin muslim boleh duduk dekat situ. Jin Islam boleh tetap duduk kat situ. Antara tempat lain yang dihuni selain daripada atap rumah adalah penjuru rumah. Penjuru. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ada anak budak kecil yang boleh nampak, dia akan tunjuk dekat penjuru. Dia tak tunjuk kat bawah biasa, dia tunjuk kat penjuru. Okey, dia tunjuk, dia kata ada ghost lah, dia kata ada monster, dia kata ada hantu kat situ. Dia tunjuk. Dan kebiasaan baby, budak kecil, dia akan menangis sebab mata dia tengok ke atas. Ni biasa jadi, betul? Kebanyakan bila dia menangis, mata dia mandang ke atas. Mandang tengok ke atas, dia menangis-nangis. Budak tu. Sebab apa? Dia nampak benda lain yang kita tak nampak. Dia nampak benda yang kita tak nampak. Jadi kebiasaannya, kalau sekiranya kedengaran perkara sedemikian, anak kecil menangis sambil mata memandang, atau anak kecil duk tunjuk-tunjuk, azankan dalam rumah sebanyak 7 kali. Azan kuat-kuat. Okey, supaya kedengaran satu dalam rumah ni, azan tadi, lawangan azan, supaya jin ni tadi keluar. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, apabila berkumandangnya azan,
para jin akan lari. Jin dan syaitan akan lari bertempeliaran. Lari, tak nak dengar bunyi azan. Kita kuat-kuat sangat, payah-payah sangat, kita tak boleh buat apa, azan itu pun sudah memadai, cukup. Kita tak reti Fatihah tak reti nak baca. Tolonglah tengok ni, Fatihah tak reti baca, tak apa, azan cukup. Kalau azan pun tak boleh nak azan, kita azankan kat telinga dia. Kita minta azan, dia tak boleh azan, kita azankan kat telinga dia. Habislah dia ni. Tak tahulah kalau azan pun dia tak boleh azan. Sebab semua orang biasa dengar azan. Jadi azan ni perkara yang boleh dilakukan oleh mana-mana orang, lelaki dan juga perempuan. Jadi kebiasaannya ada orang lelaki dalam rumah berlaku macam ni, azan 7 kali dalam rumah. Azan kuat-kuat. Baik. Kemudian jika mereka makan malam, jin-jin ini juga turun untuk makan. Ni, waktu makan jin pun turun. Sebab apa? Hidangan dah ready. Dia tak masak, kita masak, dia cuma main nak makan sekali, tumpang lah. Tu jin punya perangai. Okey, kalau kita pun jenis tu, tunggu makan orang lain dah bagi siap, kita nak main makan, kita supaya sama macam dia jugalah. Kalau boleh kita ni ada usaha juga untuk mendapatkan rezeki. Ada juga jin tinggal di tandas, seperti mana kita sebut tadi. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam tandas, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Okey, kata Nabi SAW, yakni, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin jantan dan juga jin betina. Antara tempat paling senang jin kita boleh terkena gangguan jin adalah dalam tandas. Masuk dalam tandas, antara tempat yang jin suka masuk menyelinap adalah pemikiran manusia. Masuk. Sebab tu orang duduk dalam tandas fikir macam-macam. Macam-macam fikir, macam-macam boleh terbayang dalam bilik air. Jadi jangan duduk lama-lama dalam bilik air. Sebab apa? Jin ni benda pertama, benda tempat yang dia suka masuk menyelinap adalah pemikiran manusia ni. Dia akan duduk. Jadi elakkan diri kita daripada lama kelamaan berada di dalam tandas. Pelajar tahfiz tempat saya suka tempat masuk dalam tandas ni. Budak tahfiz kadang tak ada tempat lain, tandas suka pergi. Kejap-kejap nak pergi tandas, kejap-kejap nak pergi tandas. Mengapa Quran sikit nak pergi tandas? Duduk dalam tandas, dia tengok cermin, dia tengok sikit rambut, dia tengok jerawat kan, dia tengok gigi, semua dia nak tengok. Sedangkan tak ada apa pun, gosok gigi tadi dah. Kan rambut dah potong malam dah. Nak tengok apa lagi? Tak perlu apa yang nak ditengok. Ambil wuduk, masuk kembali. Tapi kerana syaitan berada dalam tandas, dia suka biar kita jadi lama. Biar jadi lama, mai duduk sekejap. Sebab apa? Supaya senang untuk digoda oleh jin bagi orang-orang yang lama duduknya di dalam tandas tadi. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita cara macam nak mengelak daripada terkena gangguan jin dalam tandas, yakni dengan membaca doa. Apabila kita masuk, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Okey. Kemudian penulis kitab ni kata, saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim. Dia pernah berinteraksi dengan jin muslim. Lalu dia tanya, adakah kamu tinggal di kamar mandi? Dia menjawab, tidak. Saya membantah. Tetapi di dalam hadis disebutkan bahawa jin-jin bertempat tinggal di tandas dan kamar mandi. Okay. Memang Nabi SAW pun sebut dalam hadis, kata jin tempat dia dalam tandas. Sebab tu orang perempuan, orang lelaki nak mandi hendaklah berlapik. Okey, berlapik. Jangan mandi tanpa sehelai benang. Benda ni ramai yang buat. Ramai yang buat. Masuk bilik air, mandi tanpa sehelai benang. Sebab apa? Bila ketika mana kita mandi tanpa sehelai benang, jin dalam tandas tadi duk tengok kita. Jin yang ada dalam tandas ni tengok. Nabi SAW sebut khubsi wal khaba'is. Jin jantan, jin betina. Jadi yang duduk dalam tandas ada jin jantan, ada jin betina. Bila ketika mana yang kita ni laki masuk,
Kita takut-takut yang mana kita mandi tanpa sehelai benang, ataupun kita kata tak ada berlapik. Okay, kita tak pakai kain basahan. Jadi kita takut-takut jin betina tu tengok, dia suka pada kita. Tetapi kes ini selalunya terjadi pada orang perempuan. Orang perempuan yang mana apabila dia masuk dalam tandas, dia mandi tanpa pakai kain basahan, jin jantan akan tengok. Okay, jin jantan tengok ni serupa macam mana orang lelaki jantan tengok lah. Tu nak bagi faham. Bila ketika mana dia tengok, dia tertarik dengan kecantikan dan tubuh badan perempuan tu tadi. Lalu dia mula masuk ke dalam tubuh badan tadi. Asbab kerana apa? Dia suka dan jatuh cinta dengan perempuan ni tadi. Ni yang bahaya. Tu yang jadi tiba-tiba perempuan ni dia akan terkena selalu gangguan, apatah lagi dia sering kali terkena lebam-lebam, ataupun dia bermimpi, mimpi bersama dengan sesuatu. Sebab apa? Jin dah suka dengan dia. Ni bahaya. Jadi elakkan daripada kita mandi tanpa sehelai urat benang. Jangan. Elakkan daripada tak pakai apa langsung. Setidak-tidaknya ada kain basahan, supaya jin tak tengok kita. Sebab tu kita kena elak daripada perkara demikian apabila memasuki ke dalam tandas. Selain itu diajarkan juga apabila kita membuang air, hendaklah kita menutupi kepala. Ni cara macam mana kita nak elak daripada terkena. Sebab apa? Bila ketika mana kita masuk tak tutup kepala, kita buang air, jin juga akan buang air atas kepala kita. Sama. Jadi kita kena tutup kepala kita apabila memasuki tandas. Tutup. Kalau boleh ada apa-apa. Dulu kadang-kadang guru saya ajar, biasa benda ni buat kat rumah senang. Ada tuala, pusing-pusing atas kepala tu, masuk dalam tandas. Kan? Yang perempuan pun pusing, yang lelaki pun pusing sama macam orang perempuan. Kan? Masuk dalam tandas. Tapi kalau kita dekat tandas luar ni macam mana? Kat tandas luar ni kita nak buat macam mana? Jadi guru saya ajar, kita biasa kadang-kadang bawa sarung tangan pergi mana-mana. Saja prepare. Sarung tangan tu saja letak atas kepala. Letak, masuk dalam tandas, tutup, tak macam tu. Buanglah air, tak apa. Sebab apa? Kita nak mengelakkan daripada ketika mana kita masuk dalam bilik air, jin dan syaitan akan kencing dan buang najis di atas kepala kita. Itu kejap-kejap kelemumur, tu yang kejap-kejap garu kepala ni. Apa gatal sangat. Takut kita tak nampak ada najis atas kepala kita. Kalau nampak lah, saya rasa pakat semua basuh, pakat semua sebelum masuk tutup dah. Tapi sebab kita tak nampak. Okey, baik. Kemudian antara lain disebutkan dekat sini adalah tempat-tempat yang kotor. Baik. Antara tempat lain yang dihuni oleh para jin adalah rumah-rumah kosong. Ni tempat-tempat jin tadi kita sebut, tandas, lagi apa tadi? Rumah atap, atas atap, genting, penjuru rumah. Okey, tempat pembuangan sampah ni tempat yang dihuni oleh jin. Antara tempat lain yang dihuni oleh bangsa jin adalah rumah-rumah kosong. Okey, sebab tu kita tengok cerita P. Ramlee, kan? Okey, pendekar Mustar tu cakap dekat dia, okey Aziz, kamu pergi ke perigi. Perigi kosong, tak ada siapa tu. Perigi kosong. Okey, kemudian katanya Sudin, kamu pergi ke rumah ke rumah yang ditinggal orang. Kan? Dia pergi tempat rumah tak ada orang. Kan? Okey, Ramlee, kamu pergi ke kubur. Pergi. Itu tempat-tempat yang dihuni oleh jin. Itu semua tempat yang dihuni oleh jin. Bila saja pergi masuk dalam rumah kosong ni kita pergi, selalunya rumah tu 3 hari tak ada penghuni, jin mula masuk. Samalah rumah kosong ataupun rumah kita. Sama macam rumah kita. Rumah kita lebih pada 3 hari, jangan biasakan kita masuk rumah, kita balik kampung. Cuti baru ni 1 minggu. Kita pun cuti juga, 5 hari ambil cuti. Bawa anak pergi bercuti apa semua, balik rumah. Balik-balik badan penat ni, terus kita pergi landing atas katil. Landing, tunggulah sekejap lagi. Kita pusing-pusing, dia pun tindih atas kita. Sebab apa? Sebab selalunya jin ni mendiami rumah. Sebab tu Nabi pesan, bila ketika mana kita nak tidur atas katil ni, kita tepuk dulu.
Walaupun dulu sebahagian ulama sebut kenapa ditepuk, sebab nak mengelak daripada benda-benda seperti ular kala jengking. Dulu zaman dulu ialah atas pasir dan sebagainya. Jadi takut-takut naik binatang. Betul. Tapi salah satunya kerana apa? Atas tempat tidur kita ada jin yang duk baring. Jadi tepuk, bila kita tepuk tu dia akan lari. Baru kita boleh tidur. Jangan terus-terus pergi landing. Tak tu sebelum tidur tepuk dulu bantal, tepuk dulu tilam. Walaupun tak ada ular, tak ada kalajengking. Tepuk. Okey. Kemudian antara lain apabila kita masuk ke kamar ke dalam kamar tidur. Di dalam bilik tidur kita, hendaklah kita ni membaca doa. Lepas kita dah ni membaca doa. Apa yang doa Nabi SAW ajar? Yang pertama iaitu bacaan ayatul kursi. Nabi ajar apabila kamu membacakan ayatul kursi pada setiap malam dibaca, kemudian dihembuskan seluruh anggota badan. Ayat kursi kemudian ditambah dengan apa? 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca benda ni. Okey, selalu diajarkan pada anak-anak bacaan surah Fatihah, ayat kursi 3 kul, kemudian baca, tiup, sapu seluruh anggota badan, kemudian tidur, tak ada masalah. InsyaAllah tak kena gangguan. InsyaAllah tak datang mimpi. InsyaAllah tak akan terkena daripada hasad dengki sihir manusia sekalipun. Tak akan kena insyaAllah. Amal dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Antara tempat yang disebutkan tadi adalah rumah-rumah kosong. Jadi rumah kita lepas tinggal 3 hari, kalau boleh masuk azan sebaiknya. Kita balik kampung, balik dulu, kita jangan buat apa lagi, azan. Azan, lepas tu nak pergi masuk tandas, nak baring atas kat tilam, kemudian nak pergi masak, silakan. Sebab selalu kebiasaan 3 hari tak ada orang dalam rumah, jin mula masuk. Kena ingat benda tu. 3 hari tau, bukan 30 hari, 3 hari. Jadi apatah lagi rumah kosong. Lagilah saya pernah dipanggil satu rumah di Puncak Alam. Dia kata rumah dia tu, ustaz, ada haiwan lah. Saya tak tahu lah haiwan ni jin jenis apa, tapi dia duduk ni dia berbulu. Dalam rumah kami ni dia kata akan nampak bulu-bulu banyak. Memang saya sampai rumah tu, owner rumah yang sewa rumah tu dah pindah, tak tahan sangat kena gangguan. Saya pergi masuk jumpa bulu banyak. Memang dia kata memang bulu sentiasa banyak jumpa dalam rumah ni. Kemudian dia pun suruh saya pagar. Saya kata bila pula nak masuk? Tak ada orang masuk, ustaz. Kira ustaz pagar ni pagar lah. Lepas ni pula orang nak masuk bila kita buat lagi. Saya kata lebih baik tak payah pagar. Lepas 3 hari dia masuk balik. Kalau rumah yang tak ada orang 3 hari dia akan masuk balik. Jadi kalau nak buat setidak-tidaknya dalam 3 hari kita kena duduk dalam rumah. Contoh nak pindah, nak pagar rumah, ustaz. Baik, dalam masa 3 hari kena ulang alik datang rumah. Jangan biar kosong. Sebab lepas 3 hari tadi, jin akan mula datang mendiami. Okey, baik. Kemudian antara tempat lain di hujung kampung, di Gunung Ganang. Duduk atas gunung. Okey, sebab tu kebanyakan ada orang pergi panjat-panjat bukit, hiking gunung dan sebagainya, tiba-tiba hilang. Sebab itu antara tempat jin. Antara lain tempat jin adalah di lautan, tengah laut sama. Antara lain tempat jin adalah tempat yang berair seperti sungai, kolam, apa lagi? Kolam, tasik. Ini semua antara tempat-tempat yang dihuni oleh jin. Antara lain tempat yang dihuni oleh jin di mana? Di dalam gua. Antara lain di mana? Di hutan. Antara lain mana? Di tempat teduh dari bayang-bayang matahari. Ada satu pokok besar kita boleh teduh. Itu antara tempat jin suka duduk. Jin huni kat situ. Mana? Tempat yang boleh berteduh daripada matahari. Antara lain adalah di mana? Di lautan, daratan dan udara. Sebab apa? Kita dah bincang bulan lepas, jin boleh terbang, hidup di udara. Salah satunya. Okay? Itu adalah antara tempat-tempat yang didiami oleh golongan jin. Jadi kalau kita tahu golongan jin duduk di mana dalam kalangan kita ni, duduk dekat-dekat mana ni, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah diri kita daripada tempat-tempat tersebut. Perbanyakkan diri kita ni, kita pagar sebelum pergi ke tempat-tempat tu. Saya biasa sebut,
Orang yang ada gangguan, saya tak galak sangat pergi masuk hutan. Kita sebut macam tu. Walaupun hobi saya, memang saya suka berkemping Ustaz. Hobi macam mana pun jangan. Kalau kita ni jenis kena gangguan, jangan. Sebab apa? Pergi sekali lagi, bawa balik sekali dengan benda-benda kat situ. Sebab apa? Jin suka duduk dekat orang-orang yang macam ni. Jadi kebanyakannya, kalau kita nak pergi buat aktiviti yang melibatkan tempat itu, tempat yang didiami oleh jin, hendaklah kita mengamalkan amalan dengan amalan yang kuat sebelum kita pergi, semasa kita berada, dan semasa kita meninggalkan tempat tersebut. Okey, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita tangguh kita punya kuliah pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.